malam ini untuk kita berbicara satu tajuk mudah-mudahan bermanfaat pada kita, iaitu tahun baru, azam untuk istiqamah dalam kebaikan insya-Allah. Azam kita untuk berubah menjadi orang yang lebih baik dan istiqamah dalam kebaikan insya-Allah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, sedar tidak sedar pada malam ini kita sudah berada pada malam Jumaat yang terakhir pada tahun 2023. Jumaat akan datang, malamnya kita sudah berada pada tahun baru, iaitu tahun 2024. Dengan kata lain, umur kita juga akan bertambah. Dan dengan kata lain juga, kita semakin dekat sebenarnya untuk dihijrahkan menuju kepada alam yang seterusnya, iaitu alam yang dinamakan dengan alam kematian, alam kubur, alam barzakh. Alam kubur, alam barzakh. Kerana kita tahu kehidupan kita di dunia ini tidak akan kekal. Sebagaimana kita berada di dalam alam rahim, tidak kekal. 9 bulan, 8 bulan, 7 bulan, kita berpindah ke alam dunia. Alam dunia pun tidak kekal. Sekejap lagi, mungkin hari ni, malam ni, mungkin hari esok, minggu depan, bulan depan, saya dan kita semua akan berhijrah ke alam yang lain, iaitu alam yang dinamakan dengan alam kematian. Maka ada baiknya kita berpesan-pesan sebagai satu tazkirah kepada diri kita semua, kerana penghijrahan ke alam kematian ini ia merupakan satu sunnatullah. Satu sunnatullah maksudnya pastilah perkara ini akan berlaku dalam kehidupan kita. Dan memang perubahan ataupun penghijrahan dalam hidup ni dia berlaku sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar. Kalau kita ingatkan masa umur-umur kita belasan tahun dulu kan, kalau kita berlari 5 kilo, kita berjalan 6-7 kilo, mungkin kita tidak rasa lemah, tidak rasa lenguh, tidak rasa mengah. Tetapi hari ini umur kita bukan lagi 17 tahun, mungkin umur kita 71 tahun. Maka kekuatan kudrat diri kita pun tak sama, kita akan jadi makin lemah, kudrat pun tidak sama sebagaimana dahulu. Itu pun kita sebut sebagai perubahan dan penghijrahan, iaitu perubahan dari sudut tenaga ataupun dari sudut yang dinamakan dengan kudrat itu tersebut. Sebab itu kita namakan perubahan ini dia merupakan satu sunnatullah dalam kehidupan kita. Cuma dalam Islam, bila kita sebut sebagai muhasabah tahun baru ini, apakah perubahan yang terbaik untuk kita lakukan dalam hidup kita? Sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, dalam hadis daripada Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abi Daud. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ayyul hijrati afdal?" Wahai Rasulullah, apakah perubahan yang paling afdal? Penghijrahan yang paling afdal. Hijrah ataupun perubahan yang paling afdal ni macam mana dalam hidup kami pada saat ini? Apa yang kami perlu berubah? Apa yang kami perlu hijrah dalam kehidupan kami? Maka kata Nabi SAW, the best punya perubahan, penghijrahan yang nombor satu, yang paling baik adalah antahjura ma karihallah. Kita mula berubah dengan meninggalkan apa sahaja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang Allah larang, yang Allah tak suka, yang Allah tak berkenan, kita mula tinggalkan perlahan-lahan, nescaya kita masuk ke dalam tahun baru ini dengan perubahan yang paling baik. Ini the best punya perubahan dan penghijrahan yang disebut oleh Nabi SAW,
iaitu kita mula meninggalkan apa sahaja yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para ulama sebut sabar ini dia ada tingkatan dia. Sabar yang paling bawah, dia punya maqam yang paling rendah, iaitu sabar ketika diuji. Ini sabar yang paling bawah. Diuji dengan sakit, kemiskinan, kekurangan, kematian. Kita sabar di atas ujian itu kesabaran yang paling bawah. Ada sabar yang level dia lebih tinggi, iaitu sabar dalam ibadah. Sabar dalam majlis ilmu, sabar mendirikan solat, sabar melaksanakan ketaatan. Itu sabar yang lebih tinggi. Tetapi ada level sabar yang paling tinggi. Apa dia level sabar yang paling tinggi? Sabar yang paling tinggi adalah sabar menahan diri daripada melakukan apa yang tak disukai oleh Allah. Yang Allah tak suka, yang Allah haramkan, yang Allah tidak redha, kita mula tinggalkan. Itulah level sabar yang paling tinggi. Dan siapa yang boleh buat demikian, dia telah melakukan perubahan dan penghijrahan yang paling baik dalam kehidupannya. Moga-moga tahun baru 2024 Allah kurniakan kepada kita nikmat perubahan, kita mampu menahan diri kita dan bersabar daripada melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma itulah, untuk kita tahan diri kita, sabar diri kita daripada melakukan apa yang Allah tidak sukai ini bukanlah mudah. Sebab sabar level tersebut merupakan sabar yang paling tinggi maqamnya. Sabar ni payah. Orang dulu-dulu pernah sebut tentang sabar. Apa kata orang tua-tua? Burung berlagu di kala petang, hinggap berdua di pohon rambai. Sabar itu bagaikan bintang, cantik di mata, sukar untuk capai. Betul tak? Sabar ni comel, cantik kita pandang. Tapi untuk mencapai level sabar, apatah sabar menahan diri daripada apa yang Allah tidak gemar, Allah tidak suka, ini payah. Sebab itu orang dulu umpamakan sabar ini, ia bagaikan bintang, cantik di mata, sukar untuk capai. Kita alhamdulillah pada saat ini tidak melakukan apa yang Allah tidak sukai, apa yang Allah larang, apa yang Allah haramkan. Sebab apa? Kita berada dalam majlis ilmu. Tapi belum tentu kita selamat, kita mampu sabar diri kita daripada melakukan dosa dan maksiat. Lepas je majlis ilmu ni belum tentu. Sebab apa? Mungkin kita baca WhatsApp, kita tengok orang tu, orang ni, kita mengumpat, kita mengatur, bahkan sampai-sampai tahap boleh mengeji orang, menyebabkan tak terlepas daripada melakukan apa yang tak disukai oleh Allah. Maka kita ingatkan perubahan yang terbaik di tahun baru ini, insya-Allah tahan diri kita daripada melakukan perkara yang tak disukai Allah. Cuma sabar itu satu benda yang sukar untuk capai. Kita kena lawan perkara tersebut agar kita diberikan kesabaran daripada melakukan dosa dan maksiat. Sebab sabar ni payah. Orang tua sebutkan apa lagi tentang sabar. Tumbuh tinggi pokok kelapa, condong ke tepi batang berlekuk. Sabar bak besi sukar nak tempa, di panas api lama perlu ketuk. Sabar ni orang dulu-dulu umpamakan seperti besi. Besi kan keras. Jadi perlu kepada latihan, di panas api barulah boleh bentuk. Maknanya kena latih diri kita supaya menjadi orang yang sabar daripada melakukan apa yang tak disukai Allah. Pohon mangga dekat lembah, buahnya habis dimakan kera. Sabar umpama bukit yang megah, dikikis-kikis ratalah jua. Itu sabar. Baru berbunga si pokok duku, buah gajus, pokok gajus buahnya tak banyak. Sabar laksana kertas buku, di api hangus, di air terkoyak. Orang tua-tua kata sabar ni macam kertas.
Kena api je, getah tu terbakar. Ataupun kena air je, getah tu terkoyak. Orang muda-muda sebut kan, koyak dah tu. Koyak tu maknanya hilang sabar. Hilang sabar. Maka kita jadikan tahun baru ni, tahun untuk kita berubah, sabar, tahan, kawal diri kita daripada melakukan perkara yang tak disukai oleh Allah, kerana perubahan yang terbaik adalah kita meninggalkan apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tahun baru ini kita berniat, kita berazam, kita bertekad untuk berhijrah menjadi insan yang lebih baik, dan apa yang kita telah lakukan kebaikan pada saat ini, kita niat dan kita berazam untuk jadi orang yang istiqamah dalam kebaikan. Cuma itulah tanda orang yang berhijrah, orang yang istiqamah ini ada tandanya. Apa tanda seseorang itu berniat, bertekad, berazam untuk menjadi insan yang lebih baik pada tahun baru ini? Tanda yang pertama adalah dia sentiasa update dan dia upgrade dia punya ilmu. Kita kalau kita kata kita nak jadi orang yang lebih baik, kita nak jadi orang yang lakukan perubahan ataupun orang yang berhijrah, tapi kalau ilmu tidak di-upgrade, ilmu tidak di-update, ilmu tidak ditambah, maka sebenarnya dia tidak berubah sebenarnya. Dia bukanlah orang yang berhijrah, dia bukanlah orang yang sedang menjadi insan yang lebih baik. Sebab salah satu kayu ukurnya adalah dari sudut ilmunya, sentiasa dia akan cari dan cari. Orang Arab sebut, man taba wa lam yata'allama bi'ilmin falaysa bita'ibin. Tidak dianggap seseorang itu sedang berhijrah dalam keadaan dia tidak menambah ilmunya. Dia kata dia telah berubah, dia nak hijrah tahun baru, tetapi ilmunya dia tidak tambah. Majlis ilmu dia tidak join. Maka itu bukan tanda orang yang berhijrah. Kan kita tengok kan, ramai artis-artis hijrah kan, kita tengok. Apa tanda dia berhijrah? Tanda dia berhijrah mesti dia update dan dia upgrade dia punya ilmu. Sebab itu tanda orang yang berubah, orang yang berhijrah. Yang kedua, apa tanda orang yang berhijrah? Wa man taba wa lam yughayyir rifaqahu falaysa bita'ibin. Sesiapa yang mendakwa dia dah berubah, dia nak berhijrah, dia nak menjadi orang yang lebih baik, dia nak istiqamah dalam kebaikan, tapi akhlaknya tidak berubah, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang berhijrah. Tanda orang yang berhijrah ni, selain daripada ilmu, dia mesti lihat dari sudut akhlak. Akhlaknya macam mana? Akhlak dia jadi orang yang lebih sabar, dia jadi orang yang sentiasa bersyukur, dia jadi orang yang redha, dia jadi orang yang sentiasa bersangka baik dengan orang. Itu tanda orang yang berhijrah. Orang yang berubahlah akhlak dia, tutur katanya, dia sebut sebagai perlakuan dia kepada diri dia dan orang lain ada perubahan. Itu tanda orang yang nak berubah. Yang ketiga, apa tanda seseorang itu berhijrah ataupun berubah? Tandanya adalah ibadahnya bertambah. Wa man taba wa lam yazdad fil ibadati falaysa bita'ibin. Siapa-siapa yang dakwa dirinya telah berubah, dirinya nak berubah, dirinya istiqamah dalam kebaikan, tetapi ibadatnya tidak bertambah, maka dia tidak dianggap orang yang berhijrah ke arah yang lebih baik. Ibadah mesti mau upgrade, mesti mau update. Kita berniat, kalau sebelum ni dari sudut ibadah kita mungkin biasa-biasa saja.
Ataupun kita kalau kita buat yang wajib, sunat tu jangan jarang. Ni kita berniat perubahan di tahun baru, yang wajib kita buat sebaik mungkin, yang sunat pun kita akan perbanyakkan sebaik mungkin. Itu tanda orang yang nak berubah di tahun baru ni, insya-Allah. Para jemaah sekalian, saya mengajaklah diri saya dan kepada kita semua, marilah kita tinggalkan perkara yang tidak baik yang kita lakukan pada tahun 2023 ini. Kita jadikan ia sebagai kenangan ataupun kekhilafan kita, dan kita jadikan tahun 2024 tahun yang lebih baik dari sudut hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sesama manusia, insya-Allah. Niat kita nak berubah, niat kita nak berhijrah, niat kita nak jadi orang yang istiqamah dalam kebaikan, niat saja pun sudah dikira di sisi Allah sebagai amal soleh kita sebenarnya. Kan kita pernah dengar kan satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ceritakan, pada zaman dahulu ada seorang lelaki yang telah membunuh seramai 99 orang. 99 orang. Dia telah bunuh. Bukan pukul. Dia telah bunuh 99 orang. Dan pada waktu itu timbul niat dalam hatinya untuk berubah, untuk berhijrah. Dia bertemulah, kalau kita sebut istilah ustaz lah. Dia jumpa seorang ustaz, dia kata, "Ustaz, boleh tak saya nak bertaubat, saya nak berubah, saya nak berhijrah, nak jadi orang yang lebih baik?" Maka tanya ustaz tu, "Awak buat dosa apa?" Dia kata, dosa saya boleh tahan juga ustaz." "Apa dia?" "Saya telah bunuh 99 orang." Masya Allah. 99 orang dia bunuh. Apa kata ustaz tadi? Awak ni tak ada cara nak bertaubat. Jangan harap Allah Ta'ala nak ampunkan dosa awak. Dia marah pada ustaz tersebut. Dia bunuh seorang ustaz tadi, cukup 100 orang dia bunuh. Padam muka. Tak bagi tahu dia tak ada peluang sangat untuk berubah. Dia bertemulah seorang lagi. Ustaz juga. "Ustaz, boleh tak saya nak berubah? Saya dah bunuh 100 orang." Ustaz tu boleh jadi takut kot. Boleh. Ada peluang. Tapi awak kena tinggalkan kampung yang awak duduk sekarang ni, pergi ke tempat yang baru. Dalam perjalanan dia ke tempat yang baru itu, di pertengahan jalannya takdir Allah ajal sampai dia meninggal dunia. Bila meninggal dunia, datanglah malaikat nak ambil ruhnya ini, nak ditempatkan di tempat ruh yang baik ataupun ruh yang tidak baik. Kalau ruh yang baik di Illiyin, ruh yang tidak baik di Sijin. Maka malaikat yang pertama nak meletakkan dia di Sijin. Sebab apa? Dia telah membunuh seramai 100 orang. Malaikat yang kedua nak diletakkan di Illiyin. Sebab apa? Dia berniat untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Maka ketika itulah Allah perintahkan kepada malaikat tersebut, ukur dadanya, adakah lebih dekat dengan kampung yang baru yang dia nak berhijrah ataupun tempat yang lama yang dia tinggalkan tadi. Ukur didapati lebih dekat dengan tempat yang baru, maka ruh yang meninggal dunia tadi diletakkan di Illiyin. Apa yang kita boleh belajar daripada hadis ni? Sebenarnya nak menunjukkan kepada kita bahawasanya niat untuk berubah menjadi orang yang lebih baik, nak jadi orang yang istiqamah dalam kebaikan, niat sahaja itu pun sebenarnya sudah dikira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh. Cumanya itulah para jemaah sekalian, bila kita sebut pada malam ni, niat kita untuk berubah, niat kita untuk kita melakukan yang dinamakan dengan penghijrahan, mungkin kita akan tertanya-tanya, perubahan ni nak bermula daripada mana? Saya ringkaskan sebagai poin yang terakhirlah pada malam ni. Perubahan ni nak mula daripada mana? Bermula dari 3M. 3M. M yang pertama, mula dengan diri sendiri.
Mula dengan diri sendiri. Jangan harap orang lain berubah tapi kita diri sendiri tidak berubah. Perubahan yang pertama mula dengan diri sendiri. M yang kedua, mula dari perkara-perkara yang kecil. Jangan kita nak terus ubah benda-benda yang besar, tapi benda kecil kita lupa untuk ubah. Dan M yang ketiga, mula dari sekarang. Mula dari sekarang. Sekarang inilah masa yang tepat untuk kita mulakan perubahan. Ataupun mula dari now. Itu lebih cepat sikit. Now tu satu suku kata. Kalau sekarang tu 3 suku kata. Mula dari sekarang. Jadi perubahan mula dari mana? Mula dari 3M. Mula dengan diri kita. Mula dari perkara yang kecil. Dan mula dari sekarang. Mudah-mudahan tahun baru ini kita menjadi orang yang melakukan perubahan dalam diri kita. Moga-moga dengan demikian tahun 2024 menjadi tahun yang lebih baik kerana dituntut kepada kita hari ini sepatutnya menjadi hari yang lebih baik daripada hari semalam. Tahun ni tahun yang lebih baik daripada tahun lepas. Tahun akan datang tahun yang lebih baik daripada tahun ni, insyaAllah. Moga-moga sebagai satu tazkirah dan motivasi kepada diri saya sendiri sebenarnya, kita jadikan titik perubahan bermula pada saat ini, insyaAllah. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja. Ramai yang nak menunaikan solat isyak. Jadi saya serahkan kembali kepada moderator. Dipersilakan Puan Inu. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, ya, jazakallah khairan Ustaz Wan Abdul Halim atas kesudian berkongsi ilmu mengenai istiqamah dalam kebaikan ini. Dengan itu, marilah kita semua berhijrah dalam tahun 2024 akan datang dengan berdoa kepada Allah SWT agar diperteguhkan hati dan dikurniakan sifat istiqamah dan sabar dalam beribadah kepada Allah SWT sebagaimana dalam panduan dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih juga Ustaz atas kesudian memimpin bacaan dua surah pilihan itu tadi, dan semoga kita semua mendapat manfaat dan teruslah istiqamah dalam majlis ini sebentar saja lagi dalam pukul 9 nanti bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Razik untuk membaca surah Al-Kahfi dan suratul Al-Mulk. Dengan itu kita tangguhkan dulu Ustaz majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih Puan Inu dan semua jemaah. Sama. Temu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.